Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azan Naim bin Muhammad Firdaus. Saya akan membentangkan tajuk proposal saya iaitu pengaruh IPT dalam membangunkan ekonomi pengalaman dalam sektor pengalaman kajian di daerah Timur Laut Pulau Pinang. Kita tahu bahawa IPT ini merupakan tempat menyediakan pembelajaran dan juga memberi impak positif kepada komuniti dan juga tempat dalam mengeluarkan modal insan untuk pembangunan kepada negara. Tetapi untuk pendekatan ekonomi masih lagi berada dalam keadaan yang terhad dan juga kurang dilakukan dalam sektor pendidikan, khususnya dalam Institut Pengajian Tinggi IPT. Banyak dilakukan dalam sektor pelancongan yang melibatkan daripada segi sektor perhotelan dan juga sektor gastronomi. Benda ni sepatutnya tak jadi di bandar-bandar Malaysia khususnya disebabkan banyak lokasi-lokasi bandar ini mempunyai universiti-universiti, contohnya di Bandar Sawit, Bangsa Kota Damansara yang terkandungnya ada Universiti Sangway, di Universiti Melaya dan juga di Kolej Universiti KD. Ketiga-tiga ini kalau kita tengok ni ada tarikan tempatnya tersendiri. Contohnya di Sangway Legun, ada di Bangsa South Jalan Talawi dan juga ada Mid Valley. Dan tempat-tempat ini merupakan tempat tumpuan untuk para pengunjung untuk membelanja di kawasan tersebut. So selepas tu kita tengok perlu ada satu pendekatan lah, iaitu bagi membuat pendekatan pembangunan bandar yang memberi manfaat bagi mempengaruhi IPT. Antara satu kajian telah dilakukan iaitu pengaruh IPT ni dalam memastikan bahawa ada pembangunan yang dilakukan. Di mana ada IPT, di situ tempat itu akan membangun. Supaya ada IPT itu dapat memberi sumbangan kembali kepada penduduk untuk mereka menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan. Dan dalam konteks kajian yang saya pilih iaitu di negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang ni merupakan tempat yang mempunyai 4 daerah. 4 daerah ini mempunyai tempat yang sangat pesat setelah penubuhan IPT. Dan juga ada sebuah bandar yang dikenali sebagai Bandar Jostang, merupakan bandar yang diiktiraf sebagai bandar UNESCO, tempat warisan dunia. Dan status ini membuatkan bahawa Pulau Pinang ini semakin dikenali dan juga menjadi tumpuan kepada para pelajar dari tempatan dan juga pelajar dari antarabangsa untuk mereka membuat sambung pengajian di Pulau Pinang lah. Dan contoh IPT yang ada di Pulau Pinang di bawah kerajaan IPT iaitu USM yang mempunyai 2 kampus, satu di Kelugu dan satu lagi di Nipun Tebal, dan satu lagi IPT adalah di UiTM yang terletak di Permata Ampau. Tetapi juga kita juga ada tempat-tempat universiti swasta seperti Open University Malaysia UOUM terletak di Seberang Jaya, dan juga terdapat kolej-kolej swasta dan juga kolej-kolej perubatan yang bertumbuh semakin hari semakin banyak di kawasan-kawasan di Pulau Pinang. Dengan adanya universiti-universiti, kolej-kolej yang telah dibuka, sudah pastinya tentu satu tempat itu akan menjadikan pertumbuhan ekonomi akan jadi lebih baik dan biasanya akan kembali kepada penduduk-penduduk setempat. Selepas itu berlakunya kemunculan ekonomi pengalaman, iaitu kita dapat lihat bahawa pelbagai jenis perniagaan terutamanya daripada sektor gastronomi tumbuh sebagai tempat banyakkan selepas daripada pembukaan IPT. Contohnya seperti ada kafe-kafe hipster dan juga restoran mewah dan juga restoran antarabangsa yang menyediakan makanan-makanan berbagai rata negara, dan juga ada kedai-kedai mamak dan juga kedai-kedai restoran makanan segera. Research question di dalam kajian ini iaitu kita nak tahu adakah IPT ini mempengaruhi pembangunan sektor gastronomi di sekitar Pulau Pinang. Yang keduanya kita nak tahu bagaimanakah cara IPT ini mempengaruhi pembangunan ekonomi di Pulau Pinang. Metod yang digunakan di dalam kajian ini iaitu metod pendekatan kualitatif, iaitu kita mengenakan kaedah secara survey, iaitu kita menyediakan borang soal selidik supaya data yang diperoleh itu lebih kukuh dan juga lebih lengkap. Soal selidik ini diedarkan kepada 360 orang responden dan setiap seorang akan menjawab lebih kurang dalam 30 soalan ringkas yang mengambil masa 15 hingga 20 minit. Dan selepas mereka menjawab soalan tersebut, responden akan memulangkan semula soal selidik, dan hasil kajian ini bergantung sepenuhnya terhadap
kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan dengan menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif. Data sekunder juga digunakan melalui kaedah kajian ini, iaitu kita menggunakan sumber internet untuk mengetahui konsep yang hendak dikaji, dan juga kita mendapatkan bahan-bahan kajian daripada jurnal dan juga daripada bahan media cetak dan juga media elektronik lah. Study location, kita memilih di kawasan daerah Timur Laut Pulau Pinang, dan dikungan populasi adalah sekitar golongan belia yang berumur 18 sehingga 30 tahun yang tinggal berdekatan dengan kawasan kajian di IPT tersebut. Sebab apa kita memilih belia? Sebab kita yakin dan percaya bahawa belia yang dapat maklumat yang lebih untuk nak try sesuatu, untuk mencuba sesuatu benda yang baru. Apabila sesebuah tempat itu membuka kedai, belia lah yang akan pergi dulu. Okey, faktor yang saya memilih USM sebagai pusat kawasan kajian, yang pertamanya merupakan USM merupakan universiti 5 buah terbaik Asia. USM merupakan tempat 5 buah universiti terbaik di Malaysia dan mempunyai kedudukan 35 Asia dan 147 dunia berdasarkan QS World University Ranking 2023. Faktor yang keduanya merupakan USM merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang diberi pengiktirafan sebagai APEC, iaitu Accelerated Program for Excellence, dan juga merupakan universiti yang berasaskan research. Yang ketiga, kenapa saya pilih USM sebagai kawasan kajian, iaitu lokasi USM yang strategik, iaitu berada di kawasan bandar yang meliputi kedai-kedai, pelbagai jenis kemudahan-kemudahan, dan juga ada restoran mama, ada restoran Arab dan restoran makanan segera, medan selera dan juga kafe-kafe yang semakin rancak pertumbuhannya. Faktor yang keempat iaitu saya melihat bahawa di kawasan-kawasan tersebut sudah mula pelbagai jenis makanan muncul berdasarkan negara, iaitu seperti kita melihat makanan Indonesia berasaskan ayam penyet, makanan Thailand yang kita ada tom yum, makanan Arab yang kita lihat nasi mandi, nasi kapsa, dan juga makanan Korea yang kita melihat ada jenis pelbagai yang kian mengikut trend. Tambahan pula kita melihat bahawa makanan-makanan berasaskan negeri di seluruh Malaysia juga telah terdapat di kawasan USM. Contohnya seperti makanan daripada Kelantan, nasi kerabu, makanan daripada Terengganu, nasi dagang, dan juga makanan daripada Perak seperti tempoyak. Selain itu juga faktor kenapa saya pilih USM iaitu dengan adanya pertambahan bilangan pelajar dan juga kaki tangan USM yang semakin banyak, sudah pastinya mereka akan bantu daripada segi sektor ekonomi yang mendapat tempias, sebab mereka-mereka ini yang akan memberi sokongan kepada kawasan-kawasan sekitar di USM. Okey, 4 teori yang digunakan dalam pendekatan kajian ini iaitu saya mengambil 4 teori seperti eskapis, estetika, pendidikan dan juga hiburan. Eskapis ini kita disiarkan sebagai dia mempunyai elemen seperti produk, tenaga kerja, faktor fizikal, premis dan juga keistimewaan perniagaan itu. Sepertinya contoh kedai tersebut ada menu yang unik. Orang datang ke kedai itu sebabnya dia ada menu tu, sebab dia yang ada signature dish itu. Dan contohnya, dan kemudian elemen yang seterusnya merupakan pengiktirafan. Contohnya ada channel-channel jalan-jalan cari makan datang ke kedai tersebut dan beri penghargaan, kata kedai ini sedap, dan juga disenaraikan. Contoh dalam Penang Foodie masuk dalam artikel mengatakan bahawa kedai ini telah disenaraikan sebagai 50 restoran terbaik di negeri Pulau Pinang dan menjadi tumpuan kepada para pelancong untuk datang. Selain itu juga elemen yang seterusnya iaitu staf mempunyai pakaian yang unik dan berwarna-warni, merupakan daya tarikan untuk para pengunjung, para pelanggan untuk datang ke kedai dia. Selain mempunyai hiasan dalaman yang cantik supaya para pelanggan datang ke kedai itu berada dalam keadaan yang selesa untuk mereka menjamu selera. Manakala estetika mempunyai pelbagai makanan dan minuman, contohnya makanan barat,
ada chicken chop, fish and chips, spaghetti. Ada Timur Tengah, mempunyai makanan Arab, makanan Indonesia, makanan Thailand dan juga makanan yang ada di seluruh Malaysia. Dan elemen yang kedua merupakan elemen yang mempunyai menu yang lengkap. Contohnya mempunyai dalam menu yang tersebut telah terkandungnya gambar makanan dan juga memberi sedikit penerangan mengenai makanan tersebut. Contoh yang kita dapat berikan adalah mempunyai nasi lemak. Dalam nasi lemak ada sambal, ada kacang, ada telur rebus dan juga timun. Dan elemen seterusnya dalam estetika ini mempunyai barangan kedai yang bersih dan teratur supaya para pelanggan berasa tenang dan selesa untuk menjamu selera. Seterusnya adalah hiburan, iaitu terdapat fasiliti hiburan di premis-premis kedai makan. Contohnya seperti ada live band, ada kemudahan wifi dan juga ada sesi live tengok bola secara langsung, menyediakan skrin besar. Dan seterusnya daripada segi hiburan juga menyediakan kulineri menarik dan kreatif. Contohnya seperti apabila pelanggan makan restoran Indonesia di Kuala Lumpur. So apabila pelanggan masuk, dia berasa betul-betul dia berada di dalam keadaan makan di Bali dengan cita rasa makanan dan juga perhiasan dalaman supaya mereka berasa suasana ada di sana. Dan yang ketiga merupakan persembahan dalam membuat makanan. Contohnya persembahan ni maksudnya kita melihat secara langsung makanan yang telah dibuat. Contohnya roti canai terbang, membuat sushi, makanan Jepun dan juga membuat mi tarik asli, iaitu pelanggan dapat menikmati makanan sambil melihat persembahan yang telah dilakukan. Daripada segi sektor pendidikan pula, iaitu staf kaki tangan di premis tersebut mempunyai ilmu pengetahuan supaya apabila pelanggan datang untuk tanyakan mengenai menu-menu tersebut, staf tu dah tahu dah macam mana dia nak terangkan makanan ini ada apa. Kalau staf yang tak ada pengetahuan ni, contohnya pelanggan tanya dia tidak mempunyai jawapan, sudah pastinya pelanggan tersebut rasa tidak yakin untuk nak mengambil juadah tersebut, dan akhirnya benda ni mendatangkan kerugian kepada majikan lah di premis tersebut, supaya kerana mereka tak dapat nak rasa makanan signature dish kat kawasan tersebut, dan juga mereka tak tahu keistimewaan di kedai tersebut. Di samping itu juga memudahkan para pelanggan untuk membuat kerja dan juga bacaan apabila daripada segi pendidikan premis tersebut menyediakan ruangan untuk para pelanggan baca dan juga para pelanggan untuk membuat lepak untuk memudahkan urusan.